Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Awani Asia. Pada ketika ini, sidang kedua Kongres Rakyat Kebangsaan China ataupun MPC ke-14 berlangsung di Beijing yang dihadiri oleh Presiden Xi Jinping dan pemimpin-pemimpin utama China. Dan Perdana Menteri Li Qiang menyampaikan laporan kerja kerajaan China yang menyatakan bahawa jumlah keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK melebihi renminbi 126 trilion ataupun ringgit Malaysia 78 trilion ringgit, meningkat 5.2% dari tahun ke tahun. Manakala kadar pertumbuhan ini menduduki tempat terdepan dalam entiti ekonomi utama di dunia. Jadi bagaimana dengan angka-angka terkini yang dinyatakan oleh pihak kerajaan China ini? Malaysia dan China perlu merebut sebagai satu rakan dagang yang sentiasa berada di hadapan, dan apatah lagi Malaysia menjadikan China sebagai rakan dagang utama sejak beberapa tahun yang lalu, iaitu sejak 2009 lagi. Jadi bagaimana dalam keadaan ekonomi global yang amat perlahan pada ketika ini, tetapi Malaysia dan China perlu merebut peluang untuk menambah ekspor, menambah import dan juga kerjasama antara rakyat kedua-dua negara, antara Putrajaya dan juga Beijing. Jadi, dua tamu sudah pun bersedia bersama saya pada malam ini. Yang pertama, Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bahagian Akselerasi Ekspor Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia ataupun MATRID. Apa khabar Encik Abu Bakar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik Cik Nazri, terima kasih. Terima kasih. Segak berbaju batik hari Khamis ya. Hai kami aja, terima kasih. Dan juga rakan kami di Beijing, Profesor Zhu Liping, Pengarah Pusat Penyelidikan Asia Tenggara bagi Institut Strategi dan juga Institut Strategi Asia Pasifik dan Global Akademi Sains Sosial China. Prof, apa khabar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kabar baik. Sebagai permulaan, Encik Abu Bakar, kalau kita nak melihat di mana kedudukan dagangan antara Malaysia dan juga China, dan mengapa China dan Malaysia melihat isu dagang ini isu paling penting, terutamanya bagi MATRID, menyuburkan lagi, menggalakkan lagi kerjasama dagang sama ada import ataupun ekspor. Pandangan Encik Abu Bakar. Okey, terima kasih Cik Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya untuk berkongsi terlebih dahulu sebelum kita berbincang ataupun menyentuh tentang aspek perdagangan antara Malaysia dan China. Secara keseluruhannya, prestasi perdagangan pada tahun lepas, perdagangan global mengekalkan pertumbuhan pada kadar yang lebih perlahan, ya, akibat daripada beberapa faktor seperti harga komoditi yang rendah, ketegangan geopolitik yang berpanjangan, kadar inflasi yang tinggi, serta penurunan dalam kitaran semiconductor dunia. Jadi walaupun perlahan, tetapi kita melihat dari segi jumlah perdagangan pada tahun lepas masih mengekalkan pada tahap lebih daripada 2 trilion ringgit Malaysia bagi 3 tahun berturut-turut dan mengekalkan trend lebihan dagangan yang ke-26 tahun berturut-turut sejak 1998. Jadi walaupun kita lihat ada trend yang agak perlahan pada tahun lepas, tetapi kita masih dapat mengekalkan prestasi perdagangan kita, iaitu ekspor dan import melebihi paras 2 trilion ringgit pada tahun lepas. Dan dari segi ekspor, sebab ekspor ni adalah sebenarnya mandat utama kerajaan kepada MATRID di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan juga Industri MITI. Jadi ekspor negara pada tahun lepas telah juga melebihi nilai 1 trilion ringgit Malaysia bagi 3 tahun berturut-turut dan telah mencapai 82.4% daripada unjuran ataupun sasaran yang ditetapkan bagi ekspor pada tahun 2025 di bawah kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12, Encik Nazri. Ya. Bagaimana indikator yang boleh kita lihat perubahan perdagangan Malaysia dan China, Encik Abu Bakar? Okey, perdagangan Malaysia dan China pada tahun lepas, perdagangan kita dengan China terus berkembang walaupun pada kadar yang perlahan.
pada tahun lepas perdagangan Malaysia dan China berjumlah 450 bilion ringgit Malaysia, dan China kekal sebagai rakan dagang utama Malaysia bagi 15 tahun berturut-turut sejak 2009. Jadi ini mempamerkan kita buat reflect the strong hubungan di antara Malaysia dan China bagi perdagangan. Jadi kita mengharapkan pada tahun ini perdagangan Malaysia dan China akan terus berkembang. Apatah lagi pada tahun ini kita akan meraihkan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia dan China. Jadi kalau dari segi ekspor pula, pada tahun lepas kita telah mengekspor 192 bilion ringgit produk Malaysia ke China. Jadi termasuklah ekspor barangan elektronik, minyak sawit, keluaran pertanian berasaskan minyak sawit serta barangan besi dan keluli. Jadi banyak lagi ruang dan peluang bagi usahawan-usahawan Malaysia untuk mengekspor ke negara China pada tahun ini. Menarik. Kita akan berbicara lebih lanjut tentang apa kataupun perkara-perkara ataupun event yang akan berlangsung sempena hubungan Malaysia 50 tahun dengan China. Cik Abu Bakar, bagi Prof, apa indikator positif yang menunjukkan ekonomi China terus mengekalkan pemulihan yang mampan untuk tahun 2024 ini, dan apakah sektor-sektor utama yang akan memacu pertumbuhan ekonomi China pada masa-masa ini dan juga masa-masa akan datang? Pandangan Prof. Ya, terima kasih Encik Nazri. Kalau kita lihat indikatornya boleh ditinjau daripada 3 bidang. Yang satu, saya rasanya adalah jumlah ekspor. Tadi Encik Abu Bakar sudah bincang isu yang tersebut. Seperti diketahui umum, pada tahun 2023 total jumlah ekspor barang-barang China mencapai 41,76 triliun RMB. Sudah sampai target yang tertinggi dalam sejarahnya. Di antaranya jumlah ekspor kendaraan telah melampaui Jepun. China sudah merupakan negara terbesar pengekspor kendaraan di seluruh dunia. Tambah lagi jumlah ekspor kendaraan elektronik EV sudah telah mencapai 1,2 juta buah, menambah 77,6%, menduduki peringkat nomor 1 di seluruh dunia. Ini yang satu. Yang kedua adalah pelaburan. Pada tahun 2023, jumlah pelaburan di fixed asset dalam domestik melambat 2,8%. Sedangkan jumlah perusahaan asing yang baru daftar di China menambah 39,7%. Jadi pelaburannya juga sudah melambat yang banyak. Yang ketiga adalah konsumsi atau penggunaan. Pada tahun yang senam, jumlah penggunaan berseorang menambah 9%. Ini saya rasanya dari 3 bidang yang tersebut kita boleh lihat itu China sekarang perekonomian sudah tumbuh sudah mengalami pemulihan yang bagus. Kalau begitu pada tahun ini sektor atau bidang berpotensial memacu berkembang ekonomi China, saya rasanya meliputi beberapa aspek. Yang satu, energi baharu. Misalnya di bidang jana kuasa nuklir, ini sebetulnya itu teknologi canggih yang bagus. Sekarang sudah beroperasi di China dan mulai dikomersialkan. Dan terus tadi saya sudah membincangkan kendaraan elektronik baterai
BEV, baterai lithium dan unit fotovoltaik sekarang sudah meningkat secara kendaraan. Tahun ini saya rasanya di bidang yang tersebut akan berkembang besar. Dan terus itu ekonomi ketinggian rendah. Itu maksudnya itu rendah itu berapa meter? Biasanya di bawah 1.000 meter. Anda kalau naik pesawat terbang, biasanya pesawat terbang di atas 10.000 meter di atas. Tapi kalau di bawah 1.000 meter, bagaimana aktivitas ekonominya? Ini sebetulnya merupakan konsep ekonomi yang mengatakan wilayah udara berketinggian rendah dengan sektor penerbangan umum memainkan peran dominan. Dan menurut catatan pada akhir tahun yang lalu diperkirakan sudah mencapai lebih dari 500 miliar yuan atau sekitar 70 miliar dolar Amerika. Dan dengan itu Anda sekalian bisa lihat mungkin di kemudian hari ada EV Tour. Itu maksudnya kendaraan boleh terbang di langit. Atau truk. Ini semuanya bersangkutan dengan ekonomi ketinggian rendah. Bagi Cik Abu Bakar, kalau kita lihat selain daripada sektor-sektor yang sentiasa menjadi pulangan yang besar kepada Malaysia dalam ekspor ke China seperti barangan ataupun sektor komponen elektronik ataupun EE, minyak kelapa sawit dan juga industri hiliran sawit. Kita tahu juga kita banyak mengekspor durian dan juga sarang burung dan juga makanan-makanan halal yang siap. Tetapi adakah Matrix melihat ada potensi lain yang perlu direbut oleh syarikat-syarikat di Malaysia ataupun SME di Malaysia yang menjadi tumpuan utama ataupun menjadi pilihan rakyat di China pada ketika ini? Okey, terima kasih Cik Nazri. Saya nak kongsi sedikit pengalaman saya sendiri semasa saya bertugas di China, di Pejabat Matrix di China pada tahun 2003. Pada masa itu pasaran China masih orang kata dia dah buka, tetapi pelbagai inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan China untuk menggalakkan perdagangan dengan negara luar. Jadi Malaysia adalah salah satu negara yang diberikan perhatian, di mana pada tahun 2004 masa Malaysia meraihkan hubungan diplomatik 30 tahun dengan China pada masa saya bertugas di Beijing, kita telah mengadakan satu pameran produk dan perkhidmatan Malaysia di Beijing pada masa itu yang disertai oleh seramai 130-140 syarikat Malaysia. Jadi pada masa itu tidak ramai lagi yang menyedari tentang kebolehan ataupun tentang apakah yang boleh ditawarkan oleh syarikat Malaysia di China. Jadi pada masa itu terdapat pelbagai penghilang-penghilang dan juga penyedia perkhidmatan Malaysia yang mengambil bahagian daripada sektor-sektor, pelbagai sektor seperti makanan, minuman, seperti perbankan dan juga pembinaan dan kejuruteraan dan sebagainya. Jadi sejak daripada platform yang kita adakan pada tahun 2004, kita selepas itu nampak minat daripada usahawan dan syarikat-syarikat China untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat di Malaysia. Jadi kita rasakan pelbagai peluang dan meliputi produk dan perkhidmatan yang boleh diterokai oleh syarikat-syarikat Malaysia, walaupun kita tahu bahawa produk makanan dan minuman Malaysia ni memang menjadi satu tarikan di China. Cik Nazri tadi berkongsi tentang durian. Memang sampai sekarang ni memang durian merupakan salah satu ekspor utama kita di bawah kategori produk makanan dan minuman.
tetapi terdapat lagi ekspor produk yang lain, ya. Dan kita juga merasakan sekarang ni kebolehan dan kapasiti syarikat Malaysia ni sudah bertambah kukuh. Saya ambil contoh dari segi electrical elektronik ataupun semiconductor. Ada syarikat-syarikat Malaysia yang telah menjadi pembekal kepada syarikat-syarikat China untuk chip design, rekaan chip bagi semiconductor untuk produk-produk elektronik di China. Jadi bagi memenuhi permintaan di pasaran China ni, syarikat usahawan kita perlu membuat kajian bagaimana untuk menerokai pasaran di China, dan inilah sebenarnya mandat yang diberikan kepada Matrix untuk membantu usahawan Malaysia, usahawan tempatan untuk menerokai pasaran di China bagi sektor produk dan juga sektor perkhidmatan. Dan ada lagi dari segi logistik, ya, sektor logistik, sektor of course, sektor halal, ini adalah antara sektor-sektor yang berpotensi untuk diperkukuhkan hubungan di antara Malaysia dan China. Dan kita Matrix pun telah menerajui pelbagai inisiatif untuk memacu ekspor Malaysia ke peringkat global dengan rakan dagang kami seperti Asia dan China yang menjadi destinasi ekspor utama kami. Ini sebenarnya adalah mencerminkan komitmen teguh Malaysia untuk mengukuhkan hubungan perdagangan dengan China yang lebih utuh. Sebab itulah pada tahun ini sempena meraihkan ulang tahun hubungan diplomatik yang ke-50, Matrix sendiri kita ada 9 program yang telah kita rancangkan untuk kita laksanakan di bawah tonggak ekonomi yang diterajui oleh kementerian kami MITI, yang mana antaranya adalah termasuk China ASEAN Expo yang akan berlangsung di Nanning pada bulan September nanti, dan kita juga ada China International Import Expo di Shanghai pada bulan November dan SISMEF pada bulan September. So berbagai program-program yang telah dirancang untuk kita terus memperkasakan hubungan perdagangan Malaysia dan China, dan kemuncaknya Cik Nazri, pada bulan 12 nanti kita ada satu lagi program utama di bawah projek 50 tahun hubungan diplomatik, iaitu Malaysia China Summit, ya, yang MCS yang akan diadakan pada bulan 12, yang kita mengharapkan penyertaan daripada usahawan tempatan di Malaysia, daripada China dan juga daripada Asia untuk menyertai pameran dan convention yang akan dianjurkan pada bulan 12 nanti. Ini semuanya adalah untuk kita terus memperkukuhkan hubungan perniagaan dan perdagangan di antara Malaysia dan China serta rakan-rakan kita daripada ASEAN. Menarik. Begitu banyak acara sedang diaturkan oleh Matrix dan juga Malaysia untuk meraihkan hubungan diplomatik 50 tahun Malaysia dan juga China. Bagi Prof, kalau kita lihat kadang-kala dalam perbincangan perdagangan dan sebagainya, kita melihat ada negara yang lebih untung, ada negara yang lebih kurang untung ataupun rugi sedikitlah. Jadi bagaimana Prof melihat hubungan Malaysia dan China ini nampaknya sentiasa meningkat dari tahun ke tahun. Dahulunya Malaysia menjadi satu destinasi yang bukan penting bagi China, tetapi nampaknya sejak 1 dekad, 2 dekad yang lalu kita lihat hubungan ini terus dirapatkan, terus disuburkan. Jadi adakah sudah sampai masanya Malaysia dan ASEAN ada hubungan yang lebih intim, yang lebih baik dalam industri-industri termaju China dan diberi tumpuan antara Malaysia dan juga China? Pandangan Prof. Ya. Ya, anda sekalian boleh lihat kerjasama yang saling menguntungkan antara China dengan negara ASEAN. Saya rasanya sudah mendapat prestasi yang cukup memuaskan, baik dari segi perniagaan dan perekonomian maupun dari segi kerjasama politik dan keamanan serta pertukaran antar masyarakat. Khususnya dalam kerangka inisiatif jalur dan haluan, konektiviti antara China dengan negara ASEAN sudah mendapat kemajuan yang sangat cepat. Ambil contoh kereta api China Laos, kereta api Jakarta ke Bandung.
Nubraya, Phnom Penh ke Sihanoukville dan sebagainya. Sudah membuktikan itu hasil bekerjasama China dengan ASEAN yang cukup berhasil ya. Dan saya rasanya sekarang Malaysia dengan Tiongkok sudah mulai membina itu komuniti China Malaysia berfungsi nasib. Saya rasanya dalam kerangka yang tersebut Malaysia dengan China mempunyai banyak peluang bekerja sama. Misalnya tadi Injik itu memperbincangkan itu perdagangan. Ya, perdagangan saya rasanya sekarang Anda boleh membayangkan karena itu market atau pasar China yang sangat luas besar sekali. Seperti tadi NJ Abakar itu membincangkan itu sekarang China itu banyak impor itu itu durian buah-buahan ya itu banyak ramai itu orang di sini sangat sukai karena misalnya di Beijing sekarang sangat sejuk. Tapi perempuan sangat sukai itu durian. Ya, kemarin durian dari Thailand ya banyak, sekarang Vietnam juga banyak. Tapi Malaysia saya rasakan juga lumayan ya. Ya, makin hari sekarang di Beijing itu biasanya itu penduduk yang berhasil yang tinggi biasanya. Ya. Nanti mungkin di bandar yang lain saya rasanya mereka mungkin bisa boleh mencoba itu buah-buahan tropis dari Malaysia itu yang sangat saya rasanya peluang yang sangat yang besar ya. Yang kedua saya rasanya mungkin lain kali sekarang kerajaan China sekarang itu sudah menunggang banyak itu ada peraturan-peraturan di sektor perkhidmatan ya. Perkhidmatan saya rasanya misalnya orang Malaysia biasanya bahasa Inggris bagus ya. Nanti biasanya China bisa serap atau itu ada ramai itu tenaga itu orang Malaysia boleh bahasa Inggris bisa di China mengajar bahasa Inggris ya. Dan sekali lagi biasanya tentang itu sektor pengobatan ya karena saya rasanya di Malaysia juga mempunyai itu bahan-bahan obat itu tradisional juga teknik juga lumayan. Nanti kedua negara boleh melakukan kerjasama di bidang yang tersebut. Kemudian tadi saya sudah maksudnya sudah membincangkan tentang teknologi yang canggih seperti AI. Maksudnya teknologi yang lain kita boleh melakukan itu kerjasama di bidang yang tersebut. Saya rasanya peluangnya kedua negaranya sangat besar. Dan satu lagi misalnya Malaysia dengan Tiongkok itu melakukan bekerjasama sudah menciptakan banyak yang nomor satu di seluruh ASEAN. Misalnya dua negara taman kembar. Misalnya di Kuantan dan di Qinzhou, ya kami sudah 10 tahun lebih lah sudah didirikan itu taman tersebut. Sekarang misalnya ambil contoh Indonesia, Filipina, mereka sudah meniru taman yang tersebut. Saya rasanya di kemudian hari China dengan Malaysia kita juga menciptakan itu taman yang inovasi ya tapi taman inovasinya biasanya sebagai taman contoh taman yang bolebor di seluruh ASEAN ya misalnya khususnya di misalnya sekarang yang populer itu teknologi kuantum ya teknologi kuantum di Tiongkok itu teknologinya sangat hebat. Nanti China dengan Malaysia kita boleh bersama-sama mendirikan taman teknologi kuantum. Ya, saya rasanya mungkin di negara-negara ASEAN tidak ada, tapi kita boleh mulai ya didirikan. Ya, saya rasanya ini peluang bagi Malaysia dan Tiongkok dan China. Terima kasih. Kita berada di minit terakhir program Agenda Awani pada malam ini. Sedikit mungkin Cik Abu Bakar, kalau Mihas boleh
dilakukan MIHAS versi China. Mungkin ada dalam perancangan Madrid untuk memperkembangkan potensi industri halal yang sudah pun dipelopori oleh Malaysia tetapi boleh disertai lebih intens oleh rakan-rakan di China. Betul, Encik Nazri. Sebenarnya kita sedang dalam perancangan untuk mengantarabangsakan pameran ikonik Madrid iaitu pameran halal antarabangsa ataupun MIHAS, ya, Malaysia International Halal Showcase pada tahun ini. Ianya akan dianjurkan di KL pada 17 hingga 20 September dan di tempatnya adalah di MITEC. Ya. So jadi sebenarnya kalau kita lihat penyertaan oleh syarikat China ni, syarikat China sangat aktif dalam mengambil bahagian dalam MIHAS sejak beberapa tahun yang lepas, dan pada tahun ini sahaja setakat ini lebih 80 syarikat daripada China telah mengesahkan untuk mengambil bahagian dalam pameran MIHAS pada tahun ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya pasaran halal bukan sahaja di Malaysia tetapi Malaysia boleh jadi hub strategik untuk pasaran serantau. Jadi MIHAS telah dianjurkan oleh Madrid untuk tahun ke-20 termasuk tahun ini. Jadi it's timely. Sudah sampai masanya kita untuk membawa MIHAS ke luar negara. Dan pada tahun ini kita telah merancang untuk mengadakan membawa MIHAS ke Dubai. Kita panggil sebagai MIHAS Dubai pada bulan November nanti, dan kita menjangka sebanyak 200, kurang-kurangnya 200 syarikat Malaysia akan mengambil bahagian di MIHAS di Dubai sempena dengan Natural Product Expo yang akan dianjurkan. Dan untuk China, sebenarnya kita dalam perancangan, walaupun kita belum mengumumkan lagi, tapi ada perancangan untuk kita membawa MIHAS ke China. Dan kita merancang untuk mengadakan di Bandar Shanghai. Ya, Bandar Shanghai, dan kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak ataupun pemegang taruh di China untuk menganjurkan pameran ataupun bekerjasama dengan pemegang taruh dalam membawa MIHAS ke pameran-pameran yang bersesuaian di China untuk kita menjenamakan MIHAS di China sendiri. So, ini adalah satu peluang untuk pembeli-pembeli dan juga pengimport daripada China dan juga daripada rantau sekeliling untuk melawat MIHAS di China nanti. So kita ada perancangan tersebut dan kita mengharapkan yang projek ini akan membuka peluang lebih banyak kepada syarikat tempatan di Malaysia untuk memasarkan produk dan perkhidmatan mereka di negara China. Terima kasih Encik Abu Bakar Yusof, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Akselerasi Ekspor Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid. Terima kasih Encik Abu Bakar. Terima kasih. Pengarah Pusat Penyelidikan Asia Tenggara bagi Institut Strategi Asia Pasifik dan juga Global Academy Sains Sosial China. Terima kasih Prof. Kita jumpa lagi ya. Ya, jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Encik Nazri. Jadi itu sahaja bersama saya dalam agenda Awani Asia malam ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.